kepada aspek yang berkaitan saja. Iaitu saya tak sentuh tentang SKPMU 2, saya tak sentuh tentang rekod, tapi kita nak memahami rubrik dalam pentaksiran ni, ya. Sebab apa saya adakan kelas ini, cikgu, ya, sebab minggu depan kita pergi agak advance sikit, ya. Jadi untuk minggu depan tu kita kena ada ilmu basic ni dulu. Untuk melihat PJSK ini sebagai sesuatu yang boleh menyumbang kepada murid dan juga organisasi. Dan seperti yang kita tahu juga, ya, sekarang ni di peringkat jabatan, ya, kita telah ada KPI untuk PJSK. Jadi negeri telah pun mula mengeluarkan KPI untuk peringkat negeri, dan kita di sekolah harus menyambut KPI ini untuk supaya kita selari, ya, sinkronis dengan apa yang dinyatakan oleh jabatan. Saya ucapkan tahniah sekolah-sekolah yang telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun ini, dan insyaAllah pada tahun depan kita akan dapat result yang lebih baik. Cuma satu, cikgu, ya, kalau cikgu ada PK Koko dalam ni, cikgu kalau buka PJSK online tu, dia masih boleh buka, cikgu, ya. Tapi cikgu jangan ambil data rumus yang akhir tu sebagai data cikgu tau, yang sekarang ni. Sebab sekarang ni kalau cikgu tengok nanti cikgu akan jadi confused, dia akan berkurangan data tu. Katalah dulu kan 30 orang dapat A, kali ni dia mesti akan jadi kurang, mungkin tinggal 10 je. Abaikan data yang ada dalam sistem ni, cikgu gunakan data yang pada 1 hari bulan 3 tu, ya. Sebab apa, cikgu? Sebab yang ada sekarang ni sistem telah dia melakukan pembersihan sistem. Bila lakukan pembersihan sistem, pelajar-pelajar tahun 6 tu dah tak duduk dalam sistem tu lagi. Sebab tu kita jumpa nanti bilangan murid kita dah tak banyak dah skoran, ya. Itu fokus kita. Jadi kita abaikan yang lain-lain dulu. Seperti saya kata tadi, ilmu yang kita dapat minggu ni, minggu depan kita nak guna. Jadi sebab itulah saya kenapa logik saya mengadakan kelas untuk basic ni dulu, supaya minggu depan kita tak lagi confused dengan istilah-istilah yang kita guna, ya, pada minggu depan hari ni. Dan kalau kita tengok, cikgu, pada tahun lepas, ya, ini adalah senarai program atau pertandingan, bukan saja pertandingan tapi program-program yang dijalankan dengan mandat daripada Kementerian Pendidikan. Saya ambil senarai ini adalah senarai daripada bahagian sukan dan co-curriculum, iaitu program-program yang dijalankan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Cukup banyak, cikgu, pada tahun lepas. Dan kita tak akan jumpa peluang ini dalam keadaan co-curriculum kita bersemuka. Ya, tak akan jumpa, cikgu, sebab yang ini kalau kita tengok data ni kan, kita ada 529 program online yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan, sama ada peringkat negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa yang dijalankan. Itu yang saya minta dalam beberapa sesi ke sekolah baru-baru ni. Saya kata sekarang ni antara postmortem yang kita kena buat, kita kena tengok dalam 529 program yang berjalan pada tahun lepas, sekolah kita terlibat dalam beberapa program. Ada tak sekolah kita menerima limpahan daripada program yang banyak-banyak ni disambut di peringkat sekolah kita? Kelab dan Persatuan ada 388 program tahun lepas dijalankan. Berapa sekolah kita masuk? Kita tak nak nanti dalam masa sama kita ada berbunyi cikgu kata program tak banyak, ya. Tapi tahun inilah, tahun lepas dah program yang paling banyak. Dan kalau kita tengok dia punya pembahagian dia tu kan, cikgu kalau tengok, ya, untuk kelab persatuan saja peringkat kebangsaan ada 289. Satu analisis yang saya buat selepas saja tutup PJSK, antara soalan yang saya tanya pada cikgu, saya kata apa 4 isu dalam pengurusan PJSK pada tahun 2021. Antara dia menjelaskan bahawa program tidak banyak. Ya, okey. Lepas tu sebab soalan saya tu saya nak kita buat analisis ni, soalan kita mesti soalan yang kata-kata apa tu boleh counter check sebenarnya balik, ya. Dia tak selanjar macam tu. Okey, saya tanya berapa program dia masuk. Okey, dia masuk 1 program. Padahal program ni ada banyak. Dalam masa sama dia kata program tak ada. Dan ada sekolah yang masuk sampai 78 program. Murid dia tak ramai pun, tapi dia dapat masuk sampai 78 program, murid dia 100 lebih. Jadi confirm lah dia boleh dapat senang-senang dapat A. Sebabnya penglibatan dan peringkat kebangsaan tu dia dah ada dah. Tak payah menang pun tak apa. 17 dalam tangan.
Kalau minggu lepas Cikgu Azrin kan, kita cerita di Banting tu, 40 dalam tangan kehadiran. Tambah dengan 17, dah 57. Tambah dengan ahli biasa, dah berapa? 60, 40, 57, dah 61 dah. Dah 61 dah Cikgu. Dah dapat B dah. Sebab tu saya kata, bila C dalam co-curriculum ni, dia agak pelik sikit. Agak pelik. Biasanya kalau C tu, kita peringkat sekolah kena tengok. Mostly dia berkaitan dengan kehadiran. Ya, sebab kehadiran menyumbang pada 40% yang kat situ. Ya. Okey, kita pergi pada rubrik. Cikgu, apa yang kita nak tafsir sekarang? Ya. Standing ataupun asas untuk kita menjalankan PJSK ni, dia sebenarnya dia adalah sebahagian dia pentafsiran berasaskan sekolah. Pentafsiran berasaskan sekolah ada dua, ada akademik dan ada non-akademik. Ya. Kalau akademik kita tahulah, ya, yang sekarang ni kita banyak pentafsiran bilik darjah tu kan yang kita jalankan tu, dan juga ada latihan pentafsiran berpusat macam sekolah menengah ada SPM. Kalau dulu sekolah rendah ada UPSR. Okey. Dan bukan akademik, kita ada dua juga. Kita ada psikometrik, kita ada PJSK. Ya, untuk melihat misalnya kecenderungan belajar. Sama juga yang ini, data psikometrik ni dia perlu kongsi dengan cikgu yang lain. Ya, sebab psikometrik ni antaranya, kalau peringkat 1 lebih ke 1 lah, guru besar, kita nak gunakan data psikometrik ini antaranya ialah tentang kecenderungan kaedah belajar murid kita. Mungkin pelajar tu macam kita kata dulu kan, ada pelajar tu jenis auditory, dia dengar je dia boleh pick up. Ada pelajar tu di jenis apa tu, jenis kinestetik ni yang bergerak aja, yang berjalan je, dia tak boleh duduk diam. Cara belajar dia macam tu. Ada belajar pula jenisnya apa, visual, okey, dia suka tengok grafik, dia cepat faham. Jadi memahami pelajar dengan dia punya personality, kaedah pembelajaran tu sangat penting. Terutama kita nak mencuba membantu menyelesaikan murid-murid yang berada dalam TP1, TP2 tu. Mungkin dia tak dapat pick up sebab dia kaedah belajar dia tak susah dia nak masuk dengan personality dia yang dia ada. Ya, okey. Contohnya pula yang kedua, pelajar yang TP5, TP6, okey, kita tahu cara belajar dia begini. Jadi kita kena faham supaya dengan pelajar yang ini pendekatan akan kita gunakan yang sama. Saya suka menyebut kat sini cikgu kan, bila dalam co-curriculum ini, kalau dulu saya nampak kecenderungan banyak di peringkat, termasuk di peringkat PPD, melihat PJSK ni aspeknya satu je, iaitu pencapaian. Pencapaian dilihat sebagai satu yang utama. Bila saya datang sekolah tu, dia bentangkan, dia kata targetnya lah untuk meramaikan pelajar dia masuk dalam peringkat kebangsaan. Ya, masuk dalam peringkat kebangsaan. Okey, saya tanya dengan guru besar dia, kenapa cikgu nak masuk ramai peringkat kebangsaan? Kami nak capai A dalam PJSK. Cikgu nampak kan? Antara dia nak capai target dengan strategi dia tak synchronize. Kita ni kena pandai susun strategi. Jadi hari ni sebenarnya kita nak bawa hari ni strategi lah ni cikgu. Okay, strategi yang kita nak bincang hari ni. Okey, jadi dalam strategi yang kita nak bawa hari ni tu, ya, dalam strategi dia tu, kita kena faham. Kalau dia kata nak masuk peringkat kebangsaan 17, tetapi kalau murid tak datang co-curriculum, nothing, tak ada makna. Sebab 40 dah hilang. Jadi dalam pada tu dia boleh dapat A, tetapi dengan melihat kepada 6 rubrik yang ada dalam PJSK. Memahami 6 rubrik, iaitu tempat yang kita nak bagi skor ini sangat penting. Macam kita marking lah Cikgu Abzila kan, dia marking, katalah Cikgu Abzila dia marking sejarah kan, bila nak marking sejarah lembaga bagi, okey, ini dia punya rubrik dia, okey, ini rubrik dia, ini markah dia. Contoh, daripada situ kita dapat nak nampak. Dan PJSK ni pula, dia tak bagi last, dia tak bagi besok bulan 11. Kita dah tahu rubrik ni sejak 7 tahun lepas, kita dah tahu dah rubrik ni. Masuk je pertandingan peringkat kebangsaan 17 markah. Menang lagi peringkat kebangsaan 17 markah, 34. Dia punya kehadiran 40 tambah 34 dan 74. Tambah ahli lagi 78. Tapi kita nak tahu punca dia kenapa. Kalau punca ni boleh kita bantu untuk selesaikan, kita cuba bantu. Tapi kadang-kadang ada jugalah kan faktor-faktor yang luar kawalan kita. Saya tak nafikan tu. Saya realistik cikgu, sebab saya berada kat sekolah lama. Kita realistik dengan apa yang dekat sekolah. Kita bukan suatu yang unggul, ya, tak dapat yang macam tu. Tapi memahami isu itu penting.
supaya kita boleh adjust nanti dengan masalah yang kita ada. Okey, saya tak pergi atas ni, saya terus pergi sini juga. Sini. Yang kita nak tengok dalam pentadsiran tu, apa yang kita nak lihat dalam pentadsiran tu cikgu, ialah berkaitan dengan ini. Inilah yang perlu kita kuasai, rubrik dan skor. Ada 6 tempat yang murid kita, anak-anak kita kat sekolah, dia dapat markah. Dan setiap elemen tu dia mempunyai markah yang ada perbezaan. Rubrik tu ataupun markah jadian ni tak sama antara satu sama lain. Misalnya yang paling besar sekali menyumbang kepada PJSK sekolah ini ialah kehadiran 40. Jadi maknanya bila kita tahu 40 ni yang akan menyumbang markah dia 40, datang aja 40 markah yang beberapa kali yang ditetapkan, nanti kita pergi ke situ, dia dapat 40, jadi kita shoot pada situ. Kehadiran ni dulu kita selesaikan. Macam cikgu, siapa tadi ya? Cikgu Azrin kot, cikgu Azila kot. Yang dia kata, okey, bukan cikgu daripada, ni kawan saya daripada, apa tadi? Dia kata apa? Okey, perjumpaan dia buat secara hybrid. Secara online dan juga secara bersemuka. Itu boleh, itu antara cara kaedah kita nak jemput ataupun nak pastikan pelajar terlibat dalam program ni. Kita gunakanlah selagi kaedah itu dibenarkan untuk kita. Jadi kalau ada kekangan kita nak jalankan online, bersemuka, mungkin kita boleh buat sistem-sistem campuran. Apalagi kalau sekolah tu kan yang kita tahu ada penggiliran hari tu, kan? Jadi kita antara yang kita boleh guna. Okey, kehadiran. Yang paling penting sekali cikgu hadir kat sekolah. Hadir waktu co-curriculum. Ini penentunya. Baik macam mana pun lah dia masuk, tapi kalau tak ada co-curriculum, dia tak akan banyak dapat nanti sebab dia akan miss banyak tempat. Impak dia kehadiran ni bukan pada kehadiran semata-mata cikgu. Bila dia tak ada co-curriculum, dia akan impak pada komitmen. Akan impak kat situ nanti. Sebabnya kat situ antara dua tu mempunyai kaitan. Sebab komitmen ini kita lihat sewaktu dia hadir dalam aktiviti. Okey, ini antara saya terus pergi satu-satu juga. Okey, kalau dulu sebelum pandemik, perjumpaan kita 12 kali. Sekolah menengah, satu perjumpaan 3 jam. Kaedah macam mana nak laksana terserah pada cikgu. Ada negeri, ada PPD, ikut cikgu apa yang ditentukan oleh PPD kita, jabatan kita. Ataupun kalau tak ada PPD bagi kelonggaran, ikutlah apa yang kesesuaian bagi sekolah cikgu. 3 jam. Ada sekolah yang buat 1 jam, 1 jam, 1 jam. Ada yang PPD menentukan bahawa 1 jam itulah satu slot perjumpaan. Itu dia kira 1 jam. Satu hari tu, hari Rabu, 3 jam, pukul 2 sampai pukul 5, uniform je. Minggu depan, pukul 2 sampai pukul 5, sukan permainan je. Satu itu baru dikira sebagai satu perjumpaan. Tapi kalau kita buat 1 jam, 1 jam, 1 jam, yang berbeza, uniform, kelab persatuan, sukan permainan, satu kali perjumpaan, dia belum lagi lengkap 3 jam tu. Tapi tak apa kan, cikgu ada rekod kan, tak ada masalah. Itu tentang kehadiran. Ini sewaktu sebelum berlakunya pandemik. Sewaktu berlakunya pandemik tahun lepas, Kementerian Pendidikan telah menetapkan satu kaedah baru. Ini tak ada lagi lah. Ini just kita throwback je cikgu. Kita throwback je. Yang mana kalau kita tengok cikgu pada tahun lepas, perjumpaan tu lah dikurangkan kepada 5 kali je. Daripada 12 tu tinggal 5 kali. Dan bila kita kira daripada 15 tu jadi 5 kali je, maksudnya apa? Satu kali perjumpaan menyumbang sebanyak 5 markah. 8 markah. Satu perjumpaan 8 kali markah. Kita ada 5. Kali dia datang dia dapat 8 markah. Tak kira lah online ke, waktu itu memang offline, online kata juga. Dia datang tu secara online tu, hadir je dia 8 markah. Dan bagaimana kita nak jadikan kehadiran ini sesuatu yang dapat menarik perhatian pelajar sangat penting. Kita ada strategi juga kat sini cikgu. Kita share strategi ni. Cikgu, kita waktu pandemik hari tu, kalau kita nak buat perjumpaan kan, kita tak boleh buat perjumpaan yang macam biasa je. Pelajar tak nak ada dengan ceramah-ceramah ni semua. Tapi saya waktu itu mencadangkan di daerah-daerah saya kata, buat perjumpaan ni yang boleh dapat 3 in 1. Cikgu buat sekali apa tu? Buat sekali perjumpaan tu. Satu hari yang cikgu buat perjumpaan tu. Tapi dalam masa sama, cikgu buat perjumpaan itu, Cikgu Asnida katakan, dia buat pertandingan. Perjumpaan co-curriculum hari Rabunya, tapi dia buat pertandingan. 2 dia akan dapat, pelajar kita akan dapat. Satu apa dia cikgu?
Satu dia hadir, markah kehadiran tadi. Satu lagi dia dapat markah menyertai pertandingan. Hadir dah dapat 8 dah. Masuk pertandingan dia dapat 10 markah peringkat sekolah. Dia ada 18 dah, cikgu. Senang kan kalau kita nak definisikan macam tu. So perjumpaan ni sangat penting. Kalau waktu tahun ni cikgu jangan dulu terikat dengan yang ini atau yang biasa, cikgu jalan je. Cikgu anggap as usual 12 kali sebab kita minggu depan pun kita dah full strength dah, full swing dah kan untuk perjalanan sekolah kita. Tak ada penggiliran lagi kan. Okey, kita jalan macam biasa. Susun jadual kita macam biasa balik, run macam biasa. Anggap 12 itu adalah, anggap je dulu 12 kali itu adalah satu perjumpaan untuk tahun ini. Ya, sebab kita belum ada dapat maklumat lagi berapa kali untuk tahun ni. Dan semua benda ni, cikgu, kehadiran, pencapaian ni perlu direkodkan lah. Cikgu kena rekodkan. Kaedah macam mana cikgu nak rekod terserah pada cikgu. Cikgu nak buat jadual kedatangan lain-lain ke uniform terpulang pada cikgu. Ya, tidak ada satu mekanisme yang ditentukan. Tetapi kalau datang nazim lawat, cikgu perlu dapat tunjukkan kehadiran. Sebab dapat cikgu, sebab dia ada surat SPI, surat perkeliling ikhtisas 185 286 meminta supaya kita di sekolah sewaktu melaksanakan PJSK kita kena ada rekod. Apa dia, cikgu? Tentang penyertaan murid kita, tentang kehadiran, tentang pencapaian dalam rekod kita perlu ada. Ya, ini yang cakap siapa? Surat siaran SPI dia 185 dan juga 286 tentang co-curriculum. Okey, kehadiran cikgu ya. Saya rasa kehadiran ada apa-apa nak tanya tak cikgu? Sebelum kita pergi satu-satu nanti. Ada apa-apa? Kalau cikgu ada pertanyaan tentang tu, cikgu boleh kita boleh tanya ya. Tapi semacam saya kata tadi, kalau cikgu tanya tahun ni berapa kali, kita belum ada maklumat, cikgu run as usual, jalan je dulu. Ya, jalan je dulu. At least nanti kalau dia kata 12 kali dia nak, kita dah ada perjalanan ataupun kukuh kita dah berjalan. Okey. Saya rasa kehadiran ni tak ada masalah sangat lah ya, sebab ini rasanya dia stick pada yang maklumat dia macam tu. Okey, yang kedua, cikgu, jawatan. Jawatan ni adalah satu yang penting. Saya tak ada masalah ya, saya biasa dapati tak ada masalah dari segi jawatan-jawatan selain daripada dua yang bawah. Dia dah tagging dah. Kalau pengurusi tu satu je. Ya. Cuma cikgu ambil maklum ya. Dalam antara sukan permainan, cikgu kena tip ni. Sukan permainan, kelab persatuan, badan yang beruniform, dekat sukan permainan ini yang dapat 10-nya ni lebih daripada seorang. Saya ulang. Untuk sukan dan permainan, peluang untuk dapat 10 markah ini lebih luas. Lebih ramai orang boleh dapat. Sebab kalau kita tengok yang lain, cikgu kan, misalnya apa? Kalau kita tengok dalam unit uniform, dia kita tengok ketua ni je. Ya. Kalau yang persatuan pula, dia nak pengurusi saja. Tetapi dalam sukan, dia boleh pergi pada pengurusi, katalah saya lah pengurusi kelab persatuan bola sepak. Saya ada. Saya dah dapat 10. Katalah Cikgu Sofian, dia pula kapten pasukan bola sepak. Cikgu Sofian dapat 10 juga. Sebab dia adalah kapten pasukan bola sepak. Itu analogi. Maksudnya, serakkan lebih luas untuk murid kita dapat markah dalam bidang sukan dan permainan. Dan bila saya tengok data, apa yang berlaku dalam pada tahun lepas, ya, dekat sukan permainan ni lah yang paling rendah, cikgu, markah dia. Mungkinlah kita buat justifikasinya waktu itu kita adakan sukan permainan, tapi waktu itu kita tak ada ketua kan, main online aja kan, tak adalah kapten. Mungkin tu. Tapi tahun ni insyaAllah kita akan ada balik. Saya pun mengikut perkembangan rakan-rakan yang bermesyuarat di jabatan untuk pelaksanaan program tahun ini. Takwim pun telah disusun. Saya rasa sekolah pun dah tahu kan dia jadi tuan rumah apa, dia ada maklumat dah. Jadi maknanya tahun ini kita akan jalan macam biasa. Okey, saya lupa tanya, Cikgu Aziz ada tak dalam ni? Aziz ada, Aziz? Aziz tak ada? Saya lupa nak check balik tadi.
Okey, tak apalah. Nanti saya bagi recording. Okey. Okey, itu satu yang kita kena fokus tahun ni, ya. Yang lain-lain tu dia sama je. Tapi yang perlu kita selesaikan cikgu yang dua yang di bawah ni. Ya. Dua yang bawah ni apa dia? Yang ni ahli aktif, ahli berdaftar. Pengalaman kita di banyak sesi, bukan satu negeri, bukan satu sekolah. Hampir semua sekolah yang saya pergi. Jujur cikgu saya cakap. Saya cakap SKPMG, saya cakap tentang PJSK ni saya rasa tak kurang daripada 4 tahun dah cikgu. Ya. Lebih pada 4 tahun dah saya cakap, saya jadi penceramah dalam PJSK. Tetapi saya tengok satu aspek yang tidak dijelaskan peringkat sekolah ialah tentang definisi ahli aktif dan ahli berdaftar. Kat situ yang isu dia tu. Ya, bila ahli aktif tidak didefinisikan di peringkat sekolah, cikgu-cikgu akan mempunyai definisi masing-masing. Bagi cikgu A, ahli aktif ni dia kata, siapa yang main peringkat sekolah, wakil sekolah ahli aktif. Ada cikgu lain pula, tafsir dia lain. Ada dia kata, okey kami berdasarkan hadiran. Siapa yang datang semua ni, daripada 12 kali ni ahli aktif. Ada tu pula cikgu tu, ini pengalaman saya cikgu dalam sesi dengan sekolah. Dia kata apa? Siapa yang masuk pertandingan peringkat kebangsaan atau program kebangsaan, daerah. Siapa yang menyertai program peringkat daerah, dia ahli aktif. Dalam satu sekolah mempunyai definisi yang berbeza-beza tentang ahli aktif. Okey, jadi cikgu kena tentukan satu mekanisme yang standard. Masa bila cikgu nak beritahu ni? Masa mesyuarat kurikulum lah. Masa cikgu bentangkan yang ini. PK Koko, SU perlu bentangkan tentang, kalau tak nak bentang banyak-banyak, yang rubrik ni cukup lah. Ya, bentangkan tentang rubrik ni pada cikgu-cikgu kita supaya maklumat tu selari dengan semua orang kat sekolah kita. Kalau macam Cikgu Wazi, dia dekat sekolah Tengku Besar Tampin tu, bagi dia kehadiran, okey, datang setengah. Daripada 12 kali itu, datang 6 kali, itu ahli aktif. Dan itu difahami oleh semua guru. Bila dia nak masuk online, nak tandakan pelajar ni Ahmad bin Ali ni, ahli aktif ke, ahli berdaftar, dia base pada mana cikgu? Pada kehadiran. Dia ada bentuk-bentuk yang macam tu mudah kan, numerik macam tu mudah. Kalau kita bagi benda yang subjektif, dia akan jadi susah tu. Sebab ada sekolah tu, dia kata ahli aktif, yang aktif lah, yang aktif. Saya kata aktif tu macam mana cikgu? Yang aktif, dia kata. Sebab bagi kita, aktif ni satu yang dia bukan satu yang pasti kan. Dia bukan satu yang rigid macam tu. Jadi cikgu kena tentukan di peringkat sekolah, siapa ahli aktif peringkat tu. Ini perlu diselesaikan peringkat sekolah sewaktu cikgu buat pentadsiran ataupun cikgu bagi taklimat. Okey. Dan markah ni tidak ada keperluan lah cikgu untuk cikgu ingat, ya. Macam mana nak ingat apa semua tak perlulah, ya. Tetapi cikgu kena ada tempat yang boleh dirujuk. Kalau tak nanti orang kata apa, PK Koko, SU pun tak tahu markah. Memang kita tak boleh nak hafal semua. Tapi cikgu kata boleh jawab. Okey. Antara yang boleh kita kata apa tu? Cikgu tengok ni dalam buku PJSK saja tu, kan dalam tu ada markah. Ada wajaran markah. Contoh. Sebab ada sekolah yang guna buku PJSK tu, dalam tu semua ada. Penglibatan semua dalam aspek markah. Jadi kalau cikgu tak tahu, cikgu rujuk pada situ. Murid pun tahu markah dia dapat. Sebab apa cikgu? Dalam rekod dia ada menjelaskan tentang wajaran markah. Kalau dia tengok aja pertandingan bola sepak peringkat daerah, okey, dia tahu dia dapat markah tu. Sebab dia jadi penyokong. Dia tahu. Ya, yang ni juga perlu dinyatakan supaya cikgu kita dah boleh dapat maklumat ini. Ya. Okey, jawatan. Bagi saya jawatan kat situ je yang utamalah. Okey, ada apa pertanyaan tentang jawatan? Cikgu kalau cikgu kalau nak masuk dalam grup ni pertanyaan pun boleh. Okey. Ya, pertanyaan pun boleh, ya. Okey, next saya pergi cikgu. Dah ada dua kan, tadi kehadiran, kedua jawatan. Jadi cikgu tengoklah di mana kita boleh tempatkan pelajar kita dapat markah. Okey, next yang ketiga. Rubrik yang ketiga cikgu ada jenis yang kita panggil penglibatan. Okey. Saya ingat lagi peringkat awal 4 tahun, 5 tahun yang lepas dulu konsep penglibatan ni kat sekolah banyak tak ada. Tapi sekarang ni banyak dah sekolah dah faham. Ini ialah yang kita lihat pelajar terlibat.
kita tahulah terlibat macam mana. Ya, katalah kat sekolah kita ni ada program. Ya, katalah kat sekolah kita ni ada program. Katalah kat sekolah Cikgu Raftah ni ada program bola jaring. Dia ada jenis 3 pelibatan tu. Pelajar yang main bola baling peringkat daerah ni, peringkat daerah cikgu, pelibatan bermula dari peringkat daerah. Dia tak ada peringkat sekolah. Peringkat sekolah di tempat lain nanti. Cikgu jangan confuse kat sini. Sebab kat sekolah nanti kita pergi lepas ni, mana nak klikkan nanti. So ingat penglibatan dia bermula daripada peringkat daerah. Ada tiga jenis penglibatan. Ya, contohnya saya ambil tadi contohlah. Ya, Cikgu Raftah tadi kan, sekolah jadi tuan rumah bola baling, bola jaring. Pelajar sekolah dia yang main pertandingan tu, bola jaring untuk peringkat daerah, wakil sekolah, dia adalah penglibatan 1. Sebab apa? Dia menjawab yang ni atlet peserta perkhidmatan kejohanan. Dia ada kejohanan kan? Kejohanan peringkat daerah, khusus pertandingan. Itu penglibatan 1. Yang kedua, maksudnya kat sini cikgu, dia tidak semestinya pertandingan. Dia boleh jadi dalam bentuk event. Contohnya apa? Hari Sukan Negara. Hari Sukan Negara dia tak ada pertandingan. Sambutan kan? Event. Okey. PPD sambut Hari Sukan Negara di peringkat daerah. PPD kata, okey, sekolah cikgu, Cikgu Hasnida hantar 5 orang, Cikgu Hasnida hantar 5 orang. 5 orang tu tadi, yang pergi ke daerah tu tadi, walaupun dia bukan pertandingan, tetapi itu adalah program. Dan dia dapat markah untuk peringkat daerah. Ya, itu beza antara yang tu tadi. Okey, balik contoh analogi yang pertama Cikgu Hasnida tadi kan. Cikgu siapa? Contoh tadi kan. Cikgu Raftah tadi. Contoh sekolah dia jadi tuan rumah pertandingan bola jaring. Pelajar yang masuk pertandingan bola jaring tu dia dapat markah lah. Sebab dia terlibat sebagai atlet. Sebagai atlet tu. Yang kedua cikgu, ada yang kita panggil sebagai penglibatan 2 yang membantu kita kat sekolah. Jawatan kuasa pelaksana. Contoh, saya cuba minta respon. Cikgu Raftah, siapa pelajar sekolah kita yang terlibat membantu kita dalam pertandingan bola jaring ni? Bola jaring ni. Boleh respon sikit. Saya nak, daripada jawapan tadi, saya cuba elaborate. Cikgu Raftah, dengar tak? Dengar. Maksudnya penglibatan 2 tu? Ya cikgu, penglibatan 2. Siapa yang terlibat? Bagi cikgu lah. Sorry cikgu, nanti bukan kalau sekolah saya tuan rumah bola baling sebagai pengurusi bola baling, petugas teknikal tu murid yang membantu menyediakan peralatan. Lagi ada tak cikgu selain pada peralatan? Murid yang membantu dia tulis buat markah. Okey. Lagi siapa yang dapat bantu lagi? Kalau cikgu, kalau ada idea lagi, itu betul. Cikgu Raftah betul. Lagi apa lagi cikgu? Atau apa lagi cikgu Raftah yang boleh lagi kita sebagai tuan rumah? Keselamatan lalu lintas. Banyak cikgu kan? Banyak. Dia nak jadi tuan rumah bola jaring tu, dia akan buat persiapan. Bila dia akan buat persiapan tu, antara yang mula sekali nak buat apa je cikgu? Dia kena buat padang. Betul? Bila buat padang tu, siapa yang nak bantu buat padang tu? Ni cikgu. Ini. Pelajar ni. Ini adalah penglibatan 2 lah ni. Maksudnya maksudnya daripada peringkat awal lagi lah ya? Ya. Tak, bukan hari pertandingan tu je. Peringkat awal pun dia boleh. Bila nak buat pertandingan, bukan apa cikgu, logik dia ada kan? Saya selalu cakap tentang logik. Ni pelajar saya ni. Pelajar yang duduk kelas, kelas ujung tu kan? Bukan kelas ujung PPKI ni. Peringkat daerah. Dia nak 5 padang. Menengah dan rendah tempat yang sama, 5 padang. Okey, ni cikgu lah ni, yang ni. Ni cikgu saya lah ni. Okay, kanan ni ya. Okey, dia buat padang. Tapi siapa yang bantu? Budak-budak ni yang bantu. Inilah ni yang kita masuk jawatan kuasa tadi. Jawatan kuasa persiapan padang. Ada yang sebelum. Dan ada tu cikgu, kalau dia buat peringkat daerah, dia buat event tu tempat lain, kita tak perlu pergi pun, dia boleh dapat markah. Contoh apa dia? Pengalaman ya, saya cerita pengalaman, bukan bagus sangat lah. Tapi saya nak share pengalaman ni, saya nak tunjuk cikgu boleh dapat yang tu. Kami jadi tuan rumah bola baling peringkat negeri buat dinilai. USIM nilai. Saya duduk sekolah saya lebih kurang 100 km daripada sekolah tu. Dia buat 4 hari. Tapi ada pelajar saya yang tak pernah tengok USIM tu macam mana rupa dia pun, dia boleh dapat sijil peringkat negeri. Dia terlibat kat mana cikgu? Yang tak payah pergi USIM tapi dia dapat markah penglibatan 2. Dia terlibat kat mana? Contoh cikgu Hasnida dapat tak bagi idea? Kongsi. Dia tak pergi ni tapi dia boleh dapat markah.
Ada tak kerja-kerja yang tak payah pergi ke venue? Ada. Contoh? Tolong cikgu ngangkut orang barang tu. Masukkan dalam apa cikgu? Quartermaster. Kan jawatankuasa. Tapi dalam buku program cikgu masuklah jawatankuasa quartermaster. Okey, cikgu nak minta tolong pelajar ni buat apa? Untuk susun hadiah. Susun hadiah. Kat sekolah kita dah siap setting dah hadiah ni kan. Kat sana dia akan bawa susun hadiah ni 2 orang je untuk bantu kita untuk seremonial je. Tapi kita dah tagging dah hadiah. Kat sekolah dia taggingkan hadiah. Satu lagi buku program. Buku program tak payah pergi kat sana kan. Ya. Jadi maksudnya kita ada peluang untuk dapat markah dalam penglibatan 2 walaupun tidak berada di venue. Okey. Saya rasa clear kot cikgu kan apa yang saya maksudkan tadi. Okey, kita pergi yang kedua tu tadi, yang kita pergi yang ketiga. Yang ketiga pula cikgu, sekolah cikgu Raftah tadi sewaktu pertandingan berjalan, pelajar dia datang tengok. Pelajar dia datang tengok kat situ. Ini penglibatan 3 ni, bersifat meramaikan majlis seperti penyokong, kumpulan sorak sebagainya. Dan tak semestinya pertandingan di sekolah kita. Misalnya macam ni, kejohanan olahraga. Tak buat kat sekolah cikgu Raftah. Dia buat kat sekolah sebelah atau di sekolah lain. Tapi pelajar dia pergi datang tengok, bagi sokongan. Dia adalah penglibatan 3. Cuma sekarang ni, yang penglibatan 2, penglibatan 3, kita tak ada sijil. PPD takkan bagi sijil untuk AJK kita ni. Dia bagi penglibatan 1 je, peserta je, betul kan? Penglibatan 3 lagi lah pula. PPD takkan nak bagi sijil pada yang datang tengok. Okey, tapi dalam PJSK kita perlu rekod ni, perlu ada cikgu. Kita tak boleh main verbal aja, cakap je. Dia pergi tengok tandingan tu. Mana evidence? Zaman sekarang ni orang cakap tentang evidence. Mana evidence dia pernah pergi? Dalam rekod pelajar perlu ada menyatakan bahawa pelajar ini adalah AJK dalam kejohanan bola jaring daerah Kelang, daerah Banting misalnya, katalah macam tu. Akui, cikgu sign aja. Cikgu tak payah keluarkan sijil. Tapi dalam rekod tu cikgu ada tanda tangan, verify macam mana kita nak tentukan bahawa dia memang terlibat. Kita bukan apa cikgu, kalau cakap-cakap ni boleh. Tapi kalau dia dah pindah sekolah nanti, tahun 5 tiba-tiba lah, kita tak nak agak kan, tiba-tiba dia pindah sekolah. Kita tak ada lagi dah. Dia dengan cikgu dia yang lain, macam mana dia nak proofkan yang itu? So, dia perlu dalam bentuk dokumen supaya dia boleh bawa dokumen tu kalau dia pindah sekolah ataupun apa-apa tujuan untuk kita masuk dalam portal nanti. Okey, clear Kita dah pergi 3 cikgu. Pertama kehadiran. Kan, yang kedua tadi jawatan. Yang ketiga penglibatan. Penglibatan clear cikgu Tapi tolong cikgu pastikan cikgu cikgu simpan maklumat ni. Penglibatan bermula dari peringkat daerah sampai antarabangsa, bukan sekolah. Sekolah dia akan pergi tempat lain nanti. Okey, kita dah pergi 3. Yang keempat, ini markah dia lah cikgu. Kalau kita tengok tadi kan, pelajar yang main bola jaring tadi kan, cikgu sekolah Raftah tadi, main bola baling tadi markah dia 11. Abang kita yang bawa line tadi, buat line tadi, budak-budak PPKI, dia ada 8 markah cikgu. Sebab tu bila jadi tuan rumah, sebenarnya bagi advantage pada kita. Kat sekolah, kat daerah saya ni sekarang ni berebut nak jadi tuan rumah. Dulu tak nak. Sebab dia tahu siapa jadi tuan rumah dia untung. Sebab dia dapat 2 ni. Penglibatan 2 dan penglibatan 3. Penglibatan 2 ni AJK dia ramaikan. Bila nak buat pertandingan, adalah jawatankuasa letak kenderaan, jawatankuasa keselamatan. Cikgu create yang ni. Itu yang balik seperti yang kata-kata yang awal tadi cikgu PJSK ni bukan nak melihat kepada kemenangan aja. Kalau kemenangannya dia unfair. Ada orang tak boleh pun dalam bidang sukan ni kan, tetapi dia ada dalam aspek-aspek yang lain yang boleh kita lihat. Okey, ini antara Okey, contoh yang sama tadi balik, pelajar-pelajar yang pergi tengok, bagi sokongan, dia dapat 4 markah. Okey. Okey, ini adalah markah-markah pencapaian pula. Kalau kita tengok cikgu, pencapaian pula yang keempat yang seterusnya adalah pencapaian. Pencapaian dia bermula dengan peringkat sekolah. Tadi penglibatan cikgu tapi ada pencapaian. Sebab tu bila ada penglibatan, tak semestinya ada pencapaian.
Saya ulang. Bila ada penglibatan, tidak semestinya ada pencapaian. Contoh apa dia cikgu? Misalnya event, Hari Sukan Negara, antar pelajar tadi kan, dia ada penglibatan, tapi dalam tu tak ada pencapaian. Contoh, ya. Okey, dalam pencapaian, dia bermula pada peringkat sekolah. Cikgu, dulu kalau kita tengok, markah pencapaian daripada nombor 1 sampai nombor 5. Peringkat sekolah, sampai nombor 5. Tapi nombor 4, yang nombor 4 dan nombor 5 ni mestilah dalam berkumpulan. Dia tak boleh seorang-seorang. Event tu tandingan acara individu kita kira sampai nombor 3 je. Nak kira nombor 4, nombor 5 ada markah bila dia berkumpulan. Contoh, pertandingan kawat kat sekolah kita kira sampai nombor 5 sebab berkumpulan. Contoh macam itulah, ya. Tetapi pada tahun ini, tahun lepas maksud saya, sebaran markah ini telah diluaskan sampai pada peringkat antarabangsa. Sampai nombor 5 ada markah. Jadi kalau kita kat sekolah, cikgu kalau buat pertandingan tu, tentukan sampai kedudukan nombor 5 cikgu. Bukan sampai nombor 3 je seperti sebelum ni. Tak bagi hadiah tak apa. Tapi kita tahu dia berada tempat yang keberapa supaya kita nak tagging nanti dalam markah dia tu. Ya cikgu, ya, clear. Dan juga untuk peringkat daerah dan negeri juga serta kebangsaan antarabangsa sama. Saya cuma tu hari di peringkat daerah saya dah beritahulah pada pegawai sukan, pegawai koko, saya kata walaupun kita tak menyediakan hadiah tempat kelima, bila ada pertandingan kita kena tentukan kedudukan sampai nombor 5. Katakan bahas parlimen, katakan kena ada sampai nombor 5 ni, sampai nombor 5 apa tak ada. Sebab apa? Nanti dia nak dapat markah ni. Dia nak dapat markah tu. Ni ada markah ni cikgu, tapi tak clear, tak terang. Nanti saya tunjukkan balik. Sorry. Tak nampak markah apa. Okey, ini adalah markah yang ada kat situ. Ada markah wajarannya tu, ya. Ini 7 ya cikgu, 7 dan 6. 7 dan 6 ada kasih. Okey. Capaian clear cikgu, Capaian tak ada masalah sebab ini biasanya dinyatakan secara jelas. Ya, cuma bezanya tambahannya ada keempat dan kelima. Okey, kita dah dapat berapa dah cikgu? Dah ada 5. YM? Ya, saya. Tadi YM ada nyatakan tempat keempat dengan kelima adalah secara berkumpulan. Sekarang secara itu masih dipakai lagi ataupun individu pun boleh kita tempat keempat dan kelima juga? Okey, terima kasih soalan cikgu, ya. Tempat keempat dan kelima ni berjalan sebelum berlakunya pandemik COVID dulu, ya, untuk peringkat sekolah. Dan dinyatakan secara berkumpulan. Tetapi bila dinyatakan keempat dan kelima boleh dapat markah, saya tak baca lagi, jumpa maklumat yang kata itu adalah untuk kumpulan. Saya tak ada baca lagi. Jadi saya menganggap bahawa keempat kelima itu dia adalah seperti mana dikira dalam tempat pertama, kedua dan ketiga. Ya, kita ambil kira macam tu sebab dia tak dijelaskan tentang siapa yang had untuk keempat kelima tu tak ada. Okey cikgu, faham ya? Maknanya kalau dia acara individu pun bagi saya dia boleh sebab tidak ada mengatakan bahawa itu adalah untuk kumpulan atau individu. Okey cikgu? Okey, next kita pergi satu lagi cikgu, hikmat sumbangan. Dalam hikmat sumbangan, ini adalah satu killer dah sebenarnya. Satu killer yang menyebabkan ramai cikgu terperangkap dekat sini. Tapi kalau cikgu faham yang ini, saya sangat yakin markah PJSK cikgu tahun depan akan jauh lebih baik. Iaitu dalam kalau kita buat kat portal, dia ada hikmat sumbangan. Okey. Masalah dia apa cikgu banyak berlaku? Hampir semua tempat saya bagi sesi sharing, bila saya tanya cikgu, saya tutup ni lah, saya tak buka ni, saya tanya cikgu, apa maksud hikmat sumbangan dalam PJSK? Cikgu akan memberi definisi sumbangan dalam bentuk sumbangan tenaga. Contoh dia kata apa? Okey, tolong cikgu, tolong sekolah, angkut sampah, ya, gotong royong. Bagi dia itu adalah hikmat sumbangan. Confirm cikgu, itu antara jawapan yang kita dapat. Cuba cikgu test kat sekolah cikgu, masa nak buat sesi nanti, cuba cikgu tanya. Apa makna hikmat sumbangan dalam PJSK? Itu jawapan yang kita akan dapat. So yang ni depan cikgu ni yang saya dah ada pada skrin ni,
Khidmat sumbangan ni saya crop terus daripada dalam web kita. Saya tak ubah dulu. Saya nak tunjukkan bahawa ini dah original apa yang ada dalam website. Cikgu tengok kan khidmat sumbangan ni dalam kurungan dia dah tulis dah. Peringkat sekolah. Ya, peringkat sekolah. Apa dia khidmat sumbangan ni cikgu? Inilah dia murid yang didaftarkan sebagai atlet atau peserta program pertandingan karnival khusus. Pertandingan pun boleh. Pelajar kita masuk dalam kejohanan olahraga sekolah kita. Dia jadi johan. Ada markah tak? Dia tak masuk dalam penglibatan tadi tu sebab penglibatan peringkat daerah. Kita masuk kat mana cikgu? Kita masuk dekat khidmat sumbangan. Sebab khidmat sumbangan ini adalah dalam bentuk program peringkat sekolah. Dia jadi peserta. Ada yang kata dulu, ini dalam program khidmat sumbangan ni, dia kata, tak boleh. Saya kata kalau tak boleh, pertandingan peringkat sekolah markah dia kat mana cikgu? Kan dalam sistem tu dia kata bermula daripada peringkat daerah kan? Kan dia kata ada pertandingan ni kan, saya kata. Cikgu kita tak, dia confused dengan istilah khidmat sumbangan dalam ni. Dia macam pelibatan 1, 2, 3 tadi juga cikgu. Cuma sekarang ni peringkat sekolah dia ada 4 item. Ya, salah satu tu dia kata apa? Kemahiran khusus, teknikal, penglibatan dalam aktiviti persembahan dan selingan. Membantu segi menjayakan aktiviti. Mengambil bahagian dalam, ada saya bagi contoh. Itu maksud khidmat sumbangan. Ya, kalau kita tengok juga saya cuba besarkan khidmat sumbangan, inilah dia. Ini masuk khidmat sumbangan ni tadi. Ya. Kalau peserta kejohanan sekolah kita mengadakan pertandingan kuis alam sekitar, pelajar semua masuk. Dia masuk, dapatlah 10. Khusus tentang pentaksiran PJSK pada murid, bukan pada cikgu lah. Cikgu kat sekolah saya masa tak ada masalah dah. Pada murid, supaya murid nampak, dia masuk pertandingan ni, dia ada markah. Dia ada jawatan ni, dia ada markah. Dia ada jadi setiausaha kelab bola sepak, dia ada markah. Nak menampakkan bahawa bila dia terlibat dalam bentuk yang macam ni, ada markah untuk dia. YM, Okey, silakan. kalau yang untuk peserta ni, contoh kita buat pertandingan merentas desa peringkat sekolah. Jadi pelibatan murid dari tahap 2 semua kan keseluruhan. Jadi kita boleh terus isi khidmat sumbangan yang untuk atlet dan peserta ni lah kan, betul? Itu pertandingan cikgu kan? Boleh dapat lah. Kan? Merentas desa kan wajib. Ya. Tu yang kadang-kadang kita tak nampak. Itu yang kata tadi cikgu kan. Sebab tu saya trap dengan cikgu saya, kenapa tak boleh 10? Kan sukan ni wajib masuk. Kecuali lah waktu tu dia tak datang sekolah, dia demam. Okey, itu alasan tu saya terima. Ya, tapi kadang-kadang dia miss kat situ. Jadi cikgu nampak kan, untuk dapat 10 markah tu, dia boleh cover more than 95% dah kat sekolah kita. Betul cikgu kan? Bonus mark kiranya bahagian semua khidmat sumbangannya. Dia boleh masuk. Kalau olahraga satu lagi kan, banyak dia boleh masuk kat situ. Ya? Alright. Okay, last. Komitmen. Okay. Komitmen ni satu lagi cikgu. Cikgu kalau kat sekolah, cikgu pastikan, cikgu letakkan KPI cikgu lah pada cikgu-cikgu kelab persatuan ni. Bolehlah KPI sesama kita. Ya? KPI kata komitmen ni jangan kurang daripada 8. Mesti 8, paling kurang. Okay, ada 2 isu. Pertama, apa dia komitmen? Inilah cikgu, 13 nilai ni. Menunjukkan kepimpinan, mengurus aktiviti, membantu guru, semua yang ada dalam nilai cikgu. Ada bersih kawasan, menepati waktu, minat, bersungguh-sungguh, ikut arahan, mencuba, beri kerjasama. Mana-mana yang boleh diperhatikan, ada lagi tau. Bukan 13 saja, dia open lagi kat situ. Kenapa saya kata 8 cikgu? Sebab daripada ni, kita hanya boleh 4 saja. Kalau 2, 2, 2, 2, ada 8. Tetapi boleh tak dapat 10? Ada. Sebab 2 tempat yang teratas ini, dia markah dia berapa? 3. 3. Ya, sebab tu, kita ada KPI kata tadi. Kita ada KPI kita 8. Nanti cikgu tengok kat sekolah. Pastikan dia, okey cikgu. Kalau siapa yang kurang pada 8, tengok balik. Okey, komitmen ni, isu yang kedua. Bila kita nak perhatikan komitmen ni? Bila kita nak perhatikan? Ini yang kita kata sebut tadi cikgu tentang kehadiran. Komitmen ni
kita perhatikan sewaktu sesi berjalan. Macam kita buat pentaksiran bilik darjah, kita perhatikan, kan kita tengok melalui perhatian. Okey, dalam bilik darjah, dalam keadaan normal dulu kita tengok pemerhatian kita. Sama juga dalam co-curriculum ni. Cuma sekarang ni dah tentukan dah, ada aspek-aspek yang kita nak tentukan. Apa yang kita nak tentukan dia dah ada kat situ. Okey, contoh macam ni. Saya ambil satu contoh. Cikgu Leni lah misalnya. Cikgu Leni kata, besok Pandu Puteri pukul 3, semua Pandu Puteri perlu berada di bangunan Pandu Puteri pukul 3 petang. Okey, itu arahan daripada Cikgu Leni. Besoknya tu, hari Rabu, pelajar kita datang. Sebelum 3 petang dia dah datang dah. Ada markah tak? Cikgu Leni, ada markah tak? Ada. Dekat mana Cikgu Leni? Menepati waktu. Yes, menepati waktu. Satu dah. Dalam pada Cikgu Leni jalankan aktiviti, antaralah aktiviti jalan contoh. Dia buat apa cikgu? Buat ikatan. Ajar pelajar buat ikatan. Okey, dalam ajar pelajar buat ikatan tu, apa yang boleh kita dapat? Dia tak tahu ni. Tapi dia buat je lah. Kalau pun tak jadi. Ada tak markah kat situ? Kesungguhan, minat. Mencuba. Kan? Dia tak tahu belajar tadi manuk lah, bunga ketik lah, sempurna raya lah, macam mana tak kerti, dia cuba buat. Dia dapat markah, dia mencuba. Dia dah pandai sikit, dia dah action dah, tunjuk kat kawan sebelah dia. Dia macam ni. Ada tak dia kata membantu rakan? Membantu guru dan rakan tu. Yes, membantu guru dan rakan. Last sekali, okey, semua dah habis. Okey, simpan tali balik. Ada tak lagi yang kita nampak? Mengemas peralatan dua. Yes. Cikgu, berapa kali perjumpaan cikgu kita boleh dapat 8 markah? Berapa kali cikgu? 12. Tak, nak dapat 8 markah perlu berapa kali? Sekali pun dah boleh. Sekali. Sekali je cikgu kan? Dah dapat 8 markah. Ni cikgu kena kod sangat lah. Kadang-kadang saya jumpa tu cikgu bagi 2 markah je. Saya kata kenapa 2 cikgu? Dia baru ikut arahan sekali. Dan tu berapa kali arahan baru dapat markah? Kena 4 kali cikgu, dia kata. Dah tu yang 3 kali tu rekod kat mana yang ikut arahan sebelum ni? Kita tak ada rekod, dia kata. Buat apalah susah-susah, dia kata. Cikgu tengok macam pentaksiran bilik darjah. Kan kita nampak tu kan? Kita bagi TP berapa tu kan? Sama lah konsep macam ni. Sebab tu KPI kat cikgu kat sini cikgu boleh tentukan. KPI komitmen mesti 8. Kalau macam ni parah saya besok ni cikgu ya. Tak bolehlah tampil duduk tempat atas lagi dah ni. Sikit lagi dalam 2 tahun lagi habis lah. Ya. Semua cikgu-cikgu dah nampak dah tempat-tempat yang boleh skor dah ni. Ya. 2 tempat dah. Dah nampak, dah menggugat kami dah ni besok ni. Kena cari ilmu lain lepas ni lah. Okey, cikgu nampak kan? Banyak kat sini. Sini yang pun banyak. Sebab tu saya kata, itu logiknya. Saya kata bila kita buat bengkel ni kan, saya kata masuk aja. Saya akan mulakan, saya kata dalam tangan murid markah ada 64. Baru ni kita kat banting kata buat. Itu dulu. Sebelum saya terangkan semua, saya kata markah dalam tangan murid ada 64. Jadi kita boleh kira dalam bengkel, kita boleh tunjuk lah macam mana pengiraan tu kita buat. Okay? Alright. Ya. Okay, habis. Itulah 6. Saya sama sikit lagi minta maaf ni. Kelas saya biasa macam ni lah. Saya ni orang tak patuh janji ni ya. Saya nak ambil serat. Boleh tanya sikit tak? Okay. Kalau dalam sistem PAJSK, kan kita ada 3 bidang kan, sukan permainan dan lain lah. Lepas tu, contoh budak tu sukan permainan bola tampar. Kemudian dia pengerusi. Lepas tu dia ketua murid lain, dia bukan dia ketua rumah biru, tapi dia bola tampar. So kita boleh tik pada ketua rumah dalam kolom bola tampar. Macam tu ke? Okey, contoh tadi dia sebagai ketua pasukan bola tampar sekolah kan? Tetapi dia bukan dalam kelab bola tampar, betul? Betul. Tak ada masalah cikgu. Keahlian dalam co-curriculum, keahlian tidak menghadkan tentang penglibatan. Itu key dia. Jadi katalah pelajar A tadi, dia bukan ahli kelab bola tampar tapi jadi kapten, dia dapat markah penuh juga untuk sukan permainan. Sebab kita akan tagging dia sebagai ketua tadi, kapten tadi. Betul YM. Sebelum saya join kelas YM kan, macam kita tersekat dekat situ. Kalau bola tampar je. Kita kena kod masa tu lah.
Kan dalam sistem yang nampak juga kan kapten pasukan, ketua rumah pun juga rumah biru ke rumah kat sini lah cikgu. Kami kan kat Tampin banyak pegang kat sini lah. Sebab kami ini sebenarnya strategi, sepatutnya tak boleh bocor rahsia ni sebenarnya ni. Kami cakap kat Tampin, kat sini kita ada dapat banyak markah. Sebab kat rumah, kat sekolah kita, kalau ada 10 persatuan, tapi yang dah dapat katalah ada 8 persatuan, tapi nak dapat 10 ni bukan 8 aja. Ketua rumah pun boleh, rumah biru, rumah hijau, rumah kuning, rumah merah dah ada. Satu lagi apa dia? Ketua pasukan. Bola sepak, hoki, bola jaring, semua dapat. Ramai boleh dapat, saya kata kat sini. Ambil peluang itu. Yalah, ramai juga murid, contoh dia bola tampar tapi dia johan bowling. Boleh tak kita? Boleh, dia tak ada masalah cikgu. Kan dalam kita punya portal tu dia katakan ada tambahan tu kan? Dalam tambahan tu, dalam record portal kita dia boleh masuk ke situ. Dia macam ni lah pengalaman kita kat sekolah kan. Kalau budak tu dalam sukan lah, rasa Cikgu Sofian setuju dengan saya ni. Kalau budak sukan ni, dia boleh main bola sepak, dia boleh main bola baling cikgu. Betul tak? Dia boleh main takraw tu. Orang sukan ni kalau satu games dia boleh lah main walaupun dia tak pakar, tak pandai, tak mahir sangat kan, tapi dia boleh main lah. Itu yang kita kata tu keahlian tidak menghadkan pelibatan. Cikgu misalnya dalam perkhemahan unit beruniform kan, dia memanglah persatuan pengakap. Tetapi masa dalam pertandingan tu, ahli kita tak cukup. Kita terpaksa bergabung antara semua unit tu, masuk dalam tu. Itu kita tidak dihadkan kepada jenis penglibatan atau keahlian dia. Okey cikgu. Boleh teruskan cikgu? Boleh YM, terima kasih. Okey, last kita ambil ni. Ni penting cikgu. Kenapa ni penting? Inilah penentu cikgu. Macam kita kata tadi kan, dia 67 tadi ke cikgu kan, 64 kan? Biasanya kalau kita kira cikgu 64 lah, paling rendah 64. 64 tu cikgu, dia per 110 tau. Sebab kalau kita tengok dia punya rubrik tadi kan, yang 6 tu, kalau kita tambah tentang jawatan, kehadiran, pelibatan semua kan, dia 110. Kalau kita dapat 64, tambah 64 per 110 darab 100, dia akan kuranglah markah dekat situ. Ekstra ni pula, dia akan datang markah solid. Walaupun tadi kita dah kira peratus kan. Kalau kita kira 64 per 110 darab 100, katalah dapat 60. Kita katalah ekstra kurikulum dapat 6. Masuk aja 6, dia akan jadi 66. Dah tak kira peratus lagi dah. Maksudnya apa? Ekstra kurikulum ni, maksudnya apa juga? Dalam markah kurikulum ni, seolah-olah menggambarkan markah yang budak boleh capai ialah 110 per 100. Sebab tu kita senang nak dapat A. Dia 110 per 100. Cikgu cari. Sebab tu kita boleh tengok data sekolah kita cikgu. Katalah uniform dia berapa, markah katalah 70, sukan permainan katalah 71, kelab persatuan dia 75, tapi keseluruhan dia boleh dapat A. Kenapa dia dapat A? Ekstra kurikulum yang bantu. Cikgu kena pegang kat situ. Okey, bila nak cerita ekstra kurikulum ni, saya tak nak pergi banyak-banyak cikgu. Saya cuma kelas macam saya kata nak tunjuk konsep aja. Tapi satu masuk ekstra kurikulum ni kena clear. Ekstra kurikulum ni cikgu, dia satu kegiatan boleh di sekolah, boleh luar sekolah. Okey, ekstra kurikulum dia boleh ada kat sekolah, boleh luar sekolah. Okey, saya terus pergi pada C. Okey. Apa yang ditengok dalam ekstra kurikulum ni ada 6. Ada 6. Cikgu nak rehat sekejap ke kita nak terus? Saya tak ada masalah juga kalau kita nak terus kan boleh, cikgu nak rehat sekejap pun boleh. Beritahu je. Kita santai-santai je kelas ni. Terus je. Terus okey, tak apa terus. Kalau rasa heavy sangat tak boleh nak pick up, nak rehat sekejap, cikgu beritahu Sebab saya kalau kelas tak ramai ni saya lebih mudah, rasa mudah nak handle Okey, apa yang kita perhatikan cikgu, ada 6 benda yang boleh dapat markah dalam ekstra ni. Ingat ekstra kurikulum dia tak ada lagi berkaitan dengan kurikulum, co-kurikulum. Sebab tu dia kata ekstra kurikulum, bukan ekstra co-kurikulum. Ada orang sebut ekstra co-kurikulum. Salah tu saya kata ekstra kurikulum. Sebab tu dah tak terlibat lagi. Kita nak tengok apa cikgu? Pertama tengok perkhidmatan. Ada perbezaan antara perkhidmatan dengan jawatan. Jawatan dia duduk dalam unit tadi tu. Sukan permainan ke, kelab persatuan ke, uniform ke, itu jawatan. Tapi perkhidmatan, walaupun dia jawatan, tetapi bukan co-kurikulum.
Contoh. Ya, contoh dia kata macam ni lah. Dia kata, contoh dia apa cikgu? Tengok ni ya. Ketua murid. Ketua pengawas sekolah kita. Ini yang balik tadi saya kata, co-curriculum ni, PJSK ni bukan lihat kepada aspek menang aja. Tengok cikgu kan, kepimpinan pun kita tengok. Ketua murid dapat 10. Timbalan ketua murid dapat 8. Sampai peringkat siapa cikgu? Penolong ketua kelas pun ada markah, ada 3. Jadi yang ni kita kena tahu, kena record, kena dapat maklumat. Ya, so perkhidmatan tak ada masalah lah cikgu kan. Semua adalah kat situ. Tapi kena ada record cikgu. Perlu rekodkan yang itu. Ya, sampai pada peringkat penolong ketua kelas pun ada markah. Okey, saya rasa clear perkhidmatan ni. Bezanya apa? Yang ini bukan berkaitan dengan co-curriculum. YM nak tanya sikit boleh? Okey, sila cikgu. Okey, saya Cikgu Rafidah. Okey, saya ada isu jugalah tentang ketua murid ni. Guru-guru kata, guru-guru sebab saya masih baru juga, jadi saya pun keliru. Jadi guru-guru penasihat maklum bahawa ketua murid tu hanya ketua pengawas saja. Jadi hanya seorang saja yang dapat 10. Betul ke macam tu? Ya, betul cikgu. Seorang. Okey, terima kasih. Dia ketua pengawas. Yang pengawas nanti dia duduk kat sini ya. Dia duduk tempat lain ni. Pengawas tu kan. Saya pun ada soalan. Sila. Ketua ni, kalau di sekolah saya lah, kita ada majlis ketua tingkatan. Okey, jadi majlis ketua tingkatan tu dia ada ketua murid tu. So yang tu dapat 1, kemudian ketua pengawas pula dia ada juga 1. Itu dapat juga 1, so ada 2 orang pelajar yang boleh dapat untuk mencapai 10 markah. Sebab dia ada? Sebab kita ada ketua murid untuk majlis ketua tingkatan. Oh, ada lagi? Ya. Majlis ketua tingkatan pula. Kita tambah kat situ. Tak salah kan? Tak salah. Saya tak ni cikgu, sebab kalau cikgu memang ada justifikasi untuk nentu dari segi fungsinya, tak ada masalah ya. Okey, walaupun dalam ni dia kata kalau ikut dalam sistem ni, dia kata dia apa cikgu, dia kata apa, dia straight lah ya, ketua murid timbalan ketua murid. Masuk ketua murid ni, dia punya coverage tu dia besar tau, dia punya tanggungjawab dia besar, bukan kepada ketua kelas saja. Tadi majlis ketua kelas dia terhad kepada ketua-ketua kelas saja. Jadi bila ketua murid ni, sebab apa dapat 10 markah, dia jawatannya ialah jawatan utama meliputi untuk semua orang, semua murid kat sekolah. Itu wajaran dia 10. Tapi kalau kata tadi ada majlis tadi, bagi saya tak nampak dekat mana dia boleh masuk yang kat situ ada markah. Saya faham tadi tu fungsinya tu, tapi mungkin limited dari segi tugasnya hanyalah dia di kalangan bersama-sama dengan penolong, ada bersama-sama dengan ketua kelas saja. Dia tak sebesar tanggungjawab ketua murid tadi. Jadi kita tengok baliklah yang tu cikgu takut nanti ada pula bila datang tengok pemantauan macam kita tak ikut dalam tu tak ada menyatakan aspek yang itu. Okey, saya terus ya. Okey, balik pada sini. Ini yang tadi. Okey, yang kedua kita dah pergi pertama kita dah pergi pertama perkhidmatan ni tadi. Kita pergi yang kedua cikgu, tugas khas. Tugas khas ni apa dia tugas khas ni? Cikgu nampak tugas khas ni, ini adalah levelnya. Bagi saya yang berada di sekolah-sekolah di luar bandar lah, di kawasan sekolah Felda dulu, saya kata tempat ni saya tak boleh dapat cikgu. Saya tak boleh dapat. Saya bercakap dengan cikgu-cikgu logik. Cuba kita tengok cikgu level dia. Peserta, atlet persembahan padang, perarakan, persembahan padang ni persembahan cikgu bukan pertandingan pertandingan tadi tu sukan dia masuk dalam sukan permainan. Okey, peserta, atlet persembahan padang, perarakan, perbarisan, johan sebagainya cikgu. Peringkat apa cikgu? Peringkat kebangsaan, sukan C, sukan Asia, peringkat kebangsaan. Hari Sukan Negara, peringkat kebangsaan. Boleh, tapi saya tak dapat dapatkan ramai pelajar. Mungkin adalah waktu tertentu hari-hari Hari Sukan Negara, peringkat kebangsaan pernah jabatan kata sekolah SMK Jelai hantar seorang dah dapat. Saya ada 700 lebih pelajar, jadi yang 600 lebih ni nak dia dapat apa?
Boleh, kita tengok logik. Yang kedua, cikgu tengok persembahan, padang, perarakan, peperiksaan sempurna Hari Sukan Kebangsaan, peringkat antarabangsa dianjurkan dalam negara. Peserta persembahan padang, perarakan, perbaisan sempurna sambutan Hari Kebangsaan, Hari Sukan Negara peringkat negeri. Peringkat negeri. Hari Sukan Negara, macam kita kata tadi kan, Cikgu Zila hantar pelajar dia 6 orang. Bila Selangor kata, okey, sekolah cikgu hantar 6 orang peringkat negeri. Setiap orang yang dapat pergi itu dapatlah 6 markah. Tapi sama juga, limit, tak ramai. Kalau pelajar kita sampai 2,000 yang mantan, 6 orang itu pun kalau dapat 6 orang kan, kadang seorang je, sekolah banyak. Chances ada, tapi dia limitation, terbatas. Okey, yang ketiga, sukarelawan. Sukarelawan program sukan peringkat antarabangsa je cikgu. Dia daerah-daerah ni, dia tak main ni kat sini ni. Antarabangsa dianjurkan dalam negeri 5 markah. Sukarelawan pertandingan pancaragam peringkat antarabangsa yang dianjurkan dalam negara 4 markah. Pun susah juga. Pelibatan murid yang bersifat meramaikan majlis seperti penyokong, kumpulan sorak sebagainya peringkat antarabangsa yang dianjurkan dalam negara. Cikgu nampak perbezaan tak tadi cikgu? Yang kita kata penglibatan 3 tadi kan? Cikgu ingat kan penglibatan 1, penglibatan 3, 2, 3. Penglibatan 3 tadi siapa dia? Ialah guru yang jadi penyokong. Kalau ada pertandingan kan? Katalah pertandingan antarabangsa buat kat negara kita, pertandingan bola sepak. Pelajar kita ada masuk lah. Itu duduk kat mana cikgu? Itu duduk kat sukan permainan tadi. Yang ini cikgu jadi penyokong peringkat antarabangsa yang mana pelajar-pelajar kita tak terlibat. Contoh dia apa cikgu? Pertandingan bola sepak. Dia pergilah tengok. Ramaikan majlis, jadi penyokong. Peringkat antarabangsa tapi mesti antarabangsa. Dia tak boleh bola sepak Negeri Sembilan lawan Selangor. Dia dapat markah ni 3 tak boleh. Malaysia dengan Thailand ke Malaysia dengan Vietnam. Okey, itu boleh. Itu boleh kita dapat markah. Tapi 3 markah je lah. Tak adalah markah macam tadi dapat di kumpulan penyokong penglibatan 3 peringkat antarabangsa dapat sampai markahnya tinggi kan. Contoh contoh. Dulu dia bagi contoh, lembaga periksaan bagi contoh. Letua dia Langkawi, dia lalulah kat sekolah kita tu. So bila kita tengok tu, kita bagi sokongan kan kat situ jadi penyokong. Kita dapatlah markah, tapi bukan markah antarabangsa lah. Markah yang 3 ni, meramaikan majlis. Kumpulan sorak, dengan syarat antarabangsa. Okey, ada tanya tentang ni? Tuan N. Bila perkara yang pertama dengan yang kedua tu, untuk markah 7 dengan 6 tu, kalau kata itu ikut keadaan waktu dulu, tapi kalau kata ikut keadaan sekarang semasa macam tahun lepas yang dalam bentuk online, so maknanya pelajar boleh juga dapat untuk peserta tu untuk peringkat kebangsaan atau negeri bila dia join yang Hari Sukan Negara, pelajaran dan program tu secara online. Kita mintakan bukti tu boleh lah kan? Boleh. Itu Hari Sukan Negara memang diperakui. Jadi dia terlibat secara online. Level dia masuk tapi dia masuk secara online kan, dia peringkat kebangsaan dia dapat lah peringkat kebangsaan sebab tagging dia macam tu. Soal dia kata masuk macam ni aja dapat kebangsaan. Kita bukan persoalkan macam tu cikgu, sebab rubrik dia mengatakan macam tu. Kita bergantung pada rubrik yang kita ada ni. Tak ada definisi lain dia bagi secara bertulis, okey dia mesti macam ni, ini tak boleh tak. Saya kalau orang kata tak boleh ni sebab senang sangat, soal sangat bukan isu. Bukan isu. Okey, boleh saya teruskan. Next, cikgu nilam. Nilam ni, sorry cikgu kita sampai ke 11 kot. Saya try tu, saya cuba selesai ke 11. Saya tak ada program hari ni cikgu, tak apa, tapi saya takut bila saya buat macam ni mengganggu cikgu punya jadual lah Saya minta maaf lah, tarik 10 minit. InsyaAllah 10 minit kita selesai. Okey, satu lagi nilam cikgu. Nilam ni semua sekolah buat. Cuma sekarang ni kita kena ada record yang proper lah nilam ni. Nilam ni contohnya apa? Dia bukan contohnya, apa dokumen yang perlukan, record nilam tu perlu ada. Saya tak nak cerita tentang banyak-banyak, cerita bilangan buku ke banyak-banyak, nak tekan banyak-banyak. Cikgu kita tengok aja berapa dia record buku dia record. Daripada nilam tu. Yang ini diperakui oleh guru sumber kita. Dan kalau dia sampai pada 120 buah buku sampai 239 buku, dia dapat 1 bintang.
Ini ada apa cikgu? Ada nilam. Dan sekarang ni kalau nilam ni bukan buku aja, dia ada bahan-bahan bacaan yang lain. Sampai kata poster, ada website, adalah kaedah-kaedah yang dalam ni. Kalau kita nak cerita panjang, tapi yang ini guru sumber dia tahu apa yang boleh dimasukkan dalam rekod nilam dia tu. Okey, bila 1 bintang, 120 buah buku, katalah dia dapat berapa cikgu? Katalah dengan tu dia dapat 1 bintang tu tadi, peringkat sekolah dia dapat 3 markah. Cikgu nak dapat 120 lah, logiknya lah. Pengalaman saya kat sekolah dulu, susah je. Ada lah, tapi berapa orang je macam tu. Nak cari rekod buku dia betul-betul ada 120 tu kan, proper 120. Susah, sangat susah. Jadi saya nampak ini chances saya susah juga nak dapat. Ada, tapi tak melibatkan ramai orang. Okey, elemen anugerah khas ni pula, dia limited juga. Bukan ramai boleh dapat. Anugerah remaja perdana ni sekolah rendah dah tak ada kan? Sekolah menengah pun kalau dapat seorang je. Pengakap raja ni saya memang lama dalam pengakap. Jawatan akhir saya sebelum masuk ke jabatan dulu, saya penolong Suruhjaya Negeri bahagian pentadbiran. Memang banyak tempat dah pergi kemah ni. Saya salah seorang lah dalam pentadbiran pengakap. Salam pengakap. Sekali pengakap terus berpengakap kan? Ya, betul YM. Tapi kadang-kadang cikgu kan rindulah suasana berkemah-kemah tu. Itulah yang paling seronok sekali, nak release tension kan, pergi berkemah lah, paling enjoy. Okey, jadi pengakap raja ni nak dapat pun susah. Dia berada tingkatan 5. Macam cikgu siapa kata tadi kan, yang gotong royong nak dapat rencana tadi kan, itu adalah ke arah untuk melengkapkan rencana pengakap raja tu. Dia tak boleh masuk-masuk aja pengakap, ambil ujian jadi pengakap raja, tak boleh. Dia kena usaha maju jaya, kena ada rencana wajib dia semua kena ada. Baru layak untuk duduk ujian pengakap raja. Buku log dia berapa banyak buku log dia kata tu? Ada, tapi tak banyak yang boleh. Susah ni bagi saya, ya. Okey, anugerah skor kurikulum dan sukan adalah peringkat sekolah misalnya kan. Okey, sikit, tak banyak. Mungkin ada 2-3 orang. Ya, sama juga yang lain. Okey. Bila kita pergi macam tu, saya pergi mana cikgu? Yang saya nampak, saya tinggalkan tugas-tugas asas ni, anugerah khas ni tadi kita sebut, saya nampak dekat sini, ruang yang menunggu. Ini kita share cikgu ya. Kami dulu kat Tampin, kami polish yang ini. Kami kat Tampin ni sekolah jauh, sekolah-sekolah. Ada yang paling jauh pun kami dah masuk border dah dengan Johor. Ya, sebelah pagar, orang Negeri Sembilan kata sebelah Porak itu kan, sebelah pagar tu dah Johor dah. Ya, jauh daripada Seremban tu, nak pergi Seremban 100 lebih kilometer. Ya, jauh. Jadi kami ambil peluang dekat hikmat masyarakat ni. Apa dia mana hikmat masyarakat? Hikmat masyarakat ni cikgu ialah kerja kemasyarakatan, dan dia ada matlamat. Okey, yang kedua berifat sendiri, bukan lanjutan. Nanti saya tegangkan satu-satu ya. Apa maksud hikmat masyarakat di termo ni? Ketiga 3 jam ya, 3 jam. Tapi perlu ingatkan bahawa dalam hikmat masyarakat ni dia tak perlu sijil. Pergi rumah makcik senah, pergi kahwin, pergi rewang, jangan minta sijil pada makcik senah ya. Pergi baca Yasin dekat surau, jangan suruh tu imam tu chop buku kurikulum. Dia tak perlu sijil, evidence dia siapa yang tentukan? Cikgu yang verify. Cikgu sahaja yang boleh menandatangan dokumen dalam hikmat masyarakat. Ya, kalau tak nanti habis satu kampung orang sign buku koko pelajar kita nanti. Ya. Okey, dalam hikmat masyarakat ni cikgu, saya tekankan dulu, nanti sampai ambil, saya kaitkan dengan apa tu, dengan dia punya maksud ni. Ada 7 perkara yang boleh kita bagi markah. 1, kejiranan. Kejiranan ni banyak. Contoh, macam kita kata tadi, kenduri kahwin. Pelajar pergi mana, semua orang faham kot, masuk rewang ni kan. Nak kenduri kahwin, bagi ni dia pergi, tolong lah, macam-macam lah dia buat tolong. Kejiranan 1. Kemudian gotong royong, kawasan kejiranan dia. Contoh yang lain misalnya, Raya Korban, dia pergi surau sama-sama dengan dekat majlis tu. Kalau sekolah rendah, kita jangan petikaikan cikgu. Saya pernah jumpa lah kes, dia petikaikan murid tu, dia kata dia terlibat dalam majlis korban di surau. Dia kata kau kecil lagi, dia kata pisau pun orang tak bagi pegang. Dia bukan isu yang itu cikgu, tapi isunya bila dia datang program itu yang kita nak.
kita nak dia bawa duduk dalam masyarakat. Besok dia dah besar, dia tak ada masalah lagi dah. Sebab dia pernah berada dalam majlis sejak dia kecil lagi. Tiba-tiba dah besar, dah tua, baru nak masuk macam tu, dia tak boleh masuk lagi. Tak ada, dia rasa malu dan tidak tahu macam mana masuk dalam masyarakat. Ini yang kita kata antara tujuan co-curriculum ni tadi. Ya, ada banyaklah kejiran ni, ada banyak macam-macam. Ya. Okey, yang kedua, alam sekitar. Alam sekitar ni kalau luar tu banyaklah gotong royong, tapi boleh tak ada kat sekolah yang diambil kira sebagai markah? Boleh tak cikgu? Boleh tak? Siapa boleh bagi respon? Kalau kat sekolah boleh tak dia nak dapat markah kat sini? Cikgu Sung. Cikgu Sung ada kan? Cikgu Sung boleh respon cikgu? Cikgu Azlina. Cikgu Azlina, boleh tak cikgu? Gotong royong kat sekolah, boleh dapat markah tak? Boleh dalam dan luar sekolah kan? Okey. Jadi boleh dapat markah tak? Boleh? Kita bincang-bincang, tak apa. Jawapan salah pun tak apa. Kita bincang. Bagi cikgu lah, boleh dapat markah lah. Okey, cikgu Koko kata, okey, kita dah nak buka sekolah dah. Hari Rabu depan kita mulakan dengan gotong royong peringkat sekolah. Boleh dapat markah tak? Boleh lah. Boleh? Boleh kan? Boleh. Semua kata boleh tak? Ada tak orang yang kata tak boleh? Boleh. Boleh. Tetapi ada syarat. Kalau yang anjurkan itu, gotong royong itu, Cikgu Leni sebagai apa Cikgu Leni fikir Koko Bukan YM, guru penasihat. Okey, penasihat. Katalah Cikgu Aziz ni dia fikir Koko. Katalah Cikgu Aziz kata, besok hari Rabu, aktiviti co-curriculum kita adalah gotong royong. Dia tak boleh dapat markah, cikgu. Walaupun dalam sekolah tadi. Kenapa tak boleh, cikgu? Punca kuasa ya? Satu bukan punca kuasa. Sebab bila dia buat tu, dia dah jadi aktiviti co-curriculum. Jadi kita minta ham lah buat. Betul tu. Cikgu nampak kan? Itulah trik dia, cikgu. Cikgu nampak benda yang kedua ni. Cikgu nampak yang kedua ni. Dia kata apa? Bersifat sendiri, bukan lanjutan aktiviti co-curriculum. Kalau fikir Koko yang buat, hari Rabu pula Koko yang buat aktiviti. Dia kata ini aktiviti kita, tak boleh dapat markah. Sebab itu adalah aktiviti co-curriculum. Okey. Ya? Contoh. Contoh yang kedua, saya ambil. Okey, contoh yang kedua, katalah satu kes lagi. Cikgu Azrin kata. Dia nak buat perkemahan. Dia buat perkemahan Pandu Putri, dia kata buat dekat Pantai Morid. Dia buat perkemahan. Habis saja perkemahan tu, dalam tu salah satu kata, okey, perkemahan ni, lepas ni kita akan bersihkan pantai. Pantai Morid tu kita nak bersihkan. Nak buang semua sampah-sampah. Boleh dapat markah tak? Kat luar sekolah ni. Boleh dapat markah tak? Boleh. Boleh. Setuju semua? Setuju. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab arahan Cikgu Koko. Bukan. Sebab apa dia, cikgu? Sebabnya dia adalah lanjutan daripada aktiviti perkemahan. Oh, bukan lanjutan. Bukan lanjutan. Sebab dia bukan. Sebab apa dia betul? Sebab dia mengadakan program bersih pantai tu sebab perkemahan tu. Perkemahan dan aktiviti co-curriculum. Kecuali dia datang satu hari nanti khas untuk kutip sampah aja. Tak apa, tu boleh. Bukan atas nama co-curriculum. Itu boleh. Ya, atas nama PIBG ke, atas nama sekolah ke, tak apa. Ya, selagi dia nama aktiviti co-curriculum, dia tak boleh dapat markah yang tu. Tak, itu ada sekolah tanya. Dia kata macam ni boleh tak? Kita buat perkemahan. Habis je perkemahan tu dah tutup, semua majlis dah tutup dah. Lepas tu kita buat aktiviti kutip sampah. Boleh tak? Dia kata. Saya kata bolehlah kalau macam tu. Dengan syarat dia tidak berada dalam program kita. Dalam buku program, dalam jadual kita tak ada. Dia kata YM besok nak datang kali kedua, mana boleh datang lagi, nak sewa bas mahal, tempat jauh, masa tak ada. Kami dah tutup semua majlis dah, dah pack semua, last kali bersih. It's okay, itu boleh. Tapi sesuatu yang terputus daripada
program kita, co-curriculum. Yang ketiga cikgu, kalau katakan pelajar dia claim dengan kita, cikgu, semalam balik pada sekolah, semalam ada sampah kat tepi tu, saya kutip cikgu, saya buang. Boleh dapat markah tak? Boleh tak dapat markah apa tadi, kita kata apa tadi, alam sekitar. Dia keluar ni, nak keluar sekolah, nak keluar pakai, nak buat sampah, dia ambil, lepas tu besok dia claim dengan kita nak markah. Boleh tak? Dia kena berkumpulan kan? Yes, betul. Cikgu nampak kan? Dia mestilah dalam berkumpulan. Dia tak boleh individu. Kalau tak nanti seorang angkat markah kat kita kan? Okey, cikgu faham clear maksud tu. Alright. Kat sini kalau kita tengok ni cikgu, daripada perkara ni kan, yang susah nak dapat markah nombor 3 ni bagi saya susah lah. Itu macam kat Selangor banjir tu, mungkin pelajar boleh dapat markah. Mungkin ada kat situ. Yang keempat, aktiviti khidmat jabatan. Sikit je dekat cikgu aktiviti khidmat jabatan agensi. Aktiviti khidmat jabatan agensi ni luar boleh, luar dalam pun boleh. Kalau luar tu tak ada masalah lah. Yang kita faham kan, kadang-kadang ada macam-macam program jabatan beliau buatlah, Kementerian Kesihatan buatlah, karnival apa kan, dia masuk, dia terlibat. Tak ada masalah. Tapi saya banyak fokus kepada apa yang boleh dapat di sekolah. Sebab peluang nak keluar sekolah tu susah. Kat daerah kami ni ada satu sekolah pula dalam kem askar. Dalam kem ni bukankan sesiapa. Saya kadang-kadang nak masuk pun susah. Sebab dia banyak prosiding. Sebab dia kem yang terbesar Malaysia, kem Syed Sirajuddin tu. Banyak prosiding. Banyak prosedur yang tak nak masuk situ. Jadi pelajar pun nak keluar dia susah. Tapi kena fikir, create program yang di sekolah tu sendiri. Contoh, ada tak khidmat jabatan yang buat kat sekolah? Jabatan lah, agensi lain, jabatan ni buat kat sekolah. Ada tak? Cikgu Misran ada dalam tak? Misran daripada sana kan, kawan saya? Besar. Boleh tak? Siapa cikgu? Ada kan kalau kau macam ceramah-ceramah kesihatan daripada Jabatan Kesihatan boleh tak? Yes, boleh. Itu aktiviti kan? Boleh masuk. Ceramah kesihatan. Kesihatan satu lagi cikgu, dia ada program apa tu? Kalau kami kat Negeri Sembilan ada program dia panggil program Combi tu. Program Combi ni memang program di bawah Jabatan Kesihatan, dan pelajar-pelajar ni tugasnya sepanjang tahun tu ialah untuk mengesan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes ni. Dan dia akan berfungsi untuk mungkinlah kawalan, dia letakkan apa tu, dia akan berfungsi. Sama juga. Cikgu sekolah cikgu ada tak buat latihan kebakaran? Ke tak, memang tak ada buat? Dia wajib kan? Kalau wajib tu adalah markah dia tu. Dengan siapa buat tu? Bawa ham. Bomba dengan bomba. Itu aktiviti ham kan, bukan koko kan? Sama dengan siapa? Bomba kan? Confirm dah satu sekolah dapat je. Okey, clear. Yang kelima, aktiviti kebudayaan, kesenian, integrasi. Okey, kebudayaan ni cikgu boleh buat. Kadang-kadang dia macam ni cikgu. Just kongsi lah yang pernah kami buat lah. Kami buat macam mana tu? Sambutan bulan kemerdekaan. Bila sambutan bulan kemerdekaan tu kita ada aktiviti apa? Perbarisan memakai pakaian kebangsaan atau memakai pakaian kebudayaan ikut kaum masing-masing. Contoh, itu contoh yang boleh kita buat. Sebenarnya ada banyak cikgu. Kalau kita tengok salah satu integrasi ini, kita buat satu sambutan majlis hari raya, kita boleh apply kan, boleh juga dalam satu bentuk majlis integrasi. Dalam bentuk integrasi tu boleh jadi. Senang buat dia ni. Yang keenam, kerohanian. Lagi senang. Bulan puasa ni. Apa dia bulan puasa ni? Yang masuk grup tadarus, yang buat bubur lambuk dekat sekolah, yang apa lagi? Yang hadir nanti majlis iftar Ramadan, yang buat apa lagi? Majlis berbuka puasa, macam-macam. Baca Yasin. Semua masuk kat sini cikgu. Boleh kira ni. Sebab tu saya kata dekat ni, khidmat masyarakat ni, paling kurang ada 6 markah. Paling kurang. Kalau tak bulan puasa pun ada juga kan kita buat kan. Bulan puasa ni cikgu tengok. Ambil kira yang tu. Rekodnya tu. Yang ketujuh, insaniah. Insaniah ni ialah program-program bentuk keinsanan. Contoh dia macam mana tu? Dia cikgu saya kata dulu macam ni. Pergi rumah orang tua-tua, bagi bersihkan rumah tua-tua, buatlah situ gotong royong kat rumah tua-tua tu, itu insaniah.
Ya betul, saya kata tak salah tu, betul lah. Tapi rumah orang tua tempat kita ni jauh. Saya kata 70 km. Nak sewa bas 500. Nak pergi satu bas 50 orang dapat satu markah. Ada cara lain tak? YM, Cincin Senang ni, dia kan ada dasar warga emas. Kita ada program kan bawa unit bimbingan kaunseling. Dasar warga emas negara tu. Boleh, dia terlibat macam mana? Apa yang antara dia buat? Maksudnya masa sekolah saya buat tu, HEM dan juga guru kaunseling, beberapa orang murid yang terlibat pergi menziarahi rumah warga emas yang terpilih. Boleh, komuniti. Memang tepat. Memang tepat tu juga, betul tu. Tak ada masalah yang tu. Terima kasih cikgu. Sekolah mana cikgu? SK Abdul Samad Kapar. Kapar, Kelang. Ya. Kelang kan? Kapar dalam Kelang ke dalam Kelang? Kapar ni mukim ada, kalau dalam Kelang tu dia ada 2 mukim kan. Kami mukim Kapar. Dia ada mukim situ. Dia Kelang ni ada 2 mukim, satu mukim Kelang, satu mukim Kapar. Alright, clear kan apa yang masuk insaniah. Satu lagi, kat insaniah boleh wujud kat sekolah cikgu. Contoh macam mana? Pelajar ni kata mak dia meninggal, ayah dia meninggal, adik-beradik dia meninggal kan. Kita buat apa kat sekolah? Apa yang kita tindakan kat sekolah lah kan biasa kita buat. Sumbangan, gerakan untuk kutip sumbangan. Jadi yang menjalankan program tu, misalnya tu tadi, kita boleh lah masuk kat situ. Okey, clear cikgu kan? Jadi yang kat sini boleh dapat berapa? 6 senang. Kita tolak satu ni. Tu yang kita kata tadi, markah akhirnya akan jadi 68 cikgu. 68 tu yang tak masuk pertandingan peringkat daerah pun. Tak masuk peringkat daerah, jadi ahli biasa, ahli aktif je, tak masuk pertandingan daerah, tapi yang lain-lain tadi kita jaga. Komitmen dia kita jaga. Himat sumbangan dia kita jaga. Himat ni extra curriculum dia kata. Confirm cikgu 68 takkan jadi C. Takkan jadi C. Jadi kalau bersama saya ni ada guru besar, cikgu kalau jumpa nanti C tu, cikgu cuba tanya cikgu, apa justifikasi dia bagi C? Kebanyakannya kalau berdasarkan isu kehadiran. Jadi maksudnya, buka di sekolah ni, Furran ni, kita kena run seperti biasa dengan menekankan aspek kehadiran. Ya? Okey, saya tak sebut yang lain-lain juga yang ni kalau saya nak sebut tentang extra macam mana nak record, nanti kita akan pergi minggu depan macam mana kita nak record. Kadang-kadang kita ada ni cikgu macam himat masyarakat ni, macam mana kita nak buat ni sebab pelajar ni terlibat, tapi nanti kita nak evidence. Kalau tak nanti Nazir datang tiba-tiba markah kita tinggi, Nazir datang nak tengok mana evidence, sebab dia kata perlu direkod, kita kena ada record. Ini antara contohnya kita record lah. Saya tak menekankan ni sangat, tetapi saya cuma menekankan bahawa cikgu perlu ada record. Saya ingatkan lagi, perlu ada record supaya nanti kita selamat. Murid pun dia akan rasa adil sebab tidak ada yang tertinggal. Kalau tak nanti masa kita nak tagging markah, nak bagi skor markah, mereka tak ingat, kita pun tak ingat, dia tak ingin di markah. Saya ada pengalaman juga cikgu, tahun ni bila cikgu hantar Google Form pada parent. Cuba bayangkan, hantar Google Form pada parent, minta parent untuk letakkan, menamakan program-program yang anak dia masuk peringkat negeri kebangsaan antarabangsa. Maknanya apa? Sekolah tak ada rekod langsung juga. Tak ada rekod langsung. Bagaimana kita nak menentusahkan bahawa apa yang dinyatakan oleh mak ayah dia itu betul? Jadi kita punya record evidence kita tak valid dah masa tu. Sebab tu ini kena rancang. Tapi percayalah cikgu, kalau selagi record tak selesai, yang lain tidak akan selesai. Walau baik macam mana pun kita buat. Sebab ending dia nanti, bila kita masuk dalam portal, kita nak record. Sana ada dalam file ni, ada dalam file ni. Dia bersepah-sepah juga file tu. Bila nak masuk nanti, semua orang nak gunakan file yang sama. Cikgu nampak kan analogi yang saya buat ni? Semua nak gunakan file yang sama. Jadi kena ada satu record. Saya sangat menggalakkan supaya per individu ada record. Sebab bila nak masuk markah dalam sistem, kita akan tengok markah secara individu, bukan secara kelas lagi data tu. Masuk seorang demi seorang demi seorang. Tapi data dia ada pelbagai. Okey. Ini perlu ditekankan
Terutama di peringkat awal sekolah ni, cikgu ada masa lagi untuk adjustment, buat penyelarasan dari segi evidence untuk murid. Ya. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa kelas pada minggu depan, tapi minggu depan kita bukan buat hands-on ya. Jadi minggu depan kita akan gunakan laptop juga. Kita akan terangkan balik ada beberapa aspek lagi. Lepas tu kita akan buat SKPMG 2, sebab mungkin tak lama lagi kita akan mula SKPMG 2 cikgu yang baru. Saya akan pergi pada SKPMG 2 yang baru. Dan juga macam mana kita nak tagging tahun ni, rubriknya tu, evidence yang kita nak buat tahun ni, dan juga kita buat analisis data. So minggu depan kelas kita agak lama, dalam 2 jam setengah. Ya. Tapi kalau ada 2 laptop lagi baik, sebab kita dapat 2 laptop tak ada komputer lah lebih baik, sebab satu kita dapat skrin besar, satu lagi kita buat hands-on. Ya. Tapi kalau tak ada tak apa, cikgu gunakan handphone dan satu lagi kita gunakan laptop. Okay. Ya. Juga berkaitan dengan sistem perekodan yang dijelaskan tadi, saya ingin tahu adakah cara bagaimana untuk kita dapat analisis semua pelajar tu secara detail? Ada cikgu, memang ada. Ya, kita boleh dapatkan analisis detail pelajar tu. Sebab tu dekat daerah saya ni, kita bila buat analisis, kita buat macam analisis per subjek. Setiap persatuan tu bentang dia punya berapa grade purata. Persatuan ni uniform berapa, sukan bermain berapa, kelab persatuan berapa, pengakap berapa, pandu puteri berapa, PBSM berapa, bola sabit merah berapa. Kami bentangkan tu dalam bentuk yang seperti mana akademik membentangkan subjek. Sebab yang nak mendapatkan GPS tu datang daripada mana tu cikgu? Kan daripada persatuan. Sama juga macam akademik. Nak dapat GPS sekolah kita datangnya daripada subjek-subjek tu. Saya tunjuk. Yang tu kalau kata kita tengok daripada SKPMG tu kan, tu dapat data ni daripada segi pelajar. Sebab kalau kita buka sistem PAJSK tu, data dia tu dia secara, maknanya kalau pelajar dia seorang demi seorang, kalau kata semua pelajar tu dia ikut kelas tapi dia dalam bentuk CGPA, dalam markah. Tapi kalau kita nak dapatkan detail, secara detail, maknanya secara kumulatif, maknanya senarai nama pelajar dan setiap dia punya pencapaian, dia punya markah, dia punya, boleh ke kita dapatkan macam tu? Ataupun kalau saya nampak kita ada sistem perekotan secara manual lah. Untuk peringkat sekolah, maknanya kita kena bangunkan satu sistem secara manual lah. Tak kira lah pakai Excel ke apa pun, tapi kita kena bangunkan sendiri. Maknanya daripada sistem tu kita tak boleh nak extract ya. Dalam Excel tak boleh cikgu, sebab dalam sistem tu dia dua. Satu dalam bentuk, kami kalau di PPD dia akan datang dengan sekolah tu. Sekolah tu dia bagi sukan permainan A, B, C, dia apa dia kata macam tu. Tapi detail dia secara pelajar individu tu dia tak ada lah. Kalau kat cikgu kat sekolah kan dia datang dengan slip tu kan. Itu saja kan. Betul tak? Dalam slip tu aja. Tapi kan kalau kami kalau di Tampin ni kami gunakan satu sistem lagi untuk detect. Saya tunjuk contoh ya, cuba tengok sekejap. Saya tunjuk satu contoh. Okey, ini adalah sistem yang kami pakai dalam daerah Tampin. Sistem analisis pentaksiran co-curriculum. Kita panggil CPK. Ya. Kalau Negeri Sembilan ni saya PK. Ya. Tapi sebenarnya sistem analisis pentaksiran co-curriculum. Jadi kat sini kita ada rekod masuk nama pelajar. Kat sini kalau kita masuk je nama pelajar, katakan dia EJK, dia dapatlah ni. Kalau kita letakkan dia sebagai, katalah dia sebagai presiden, dia dapat 10 markah selesai. Secara auto lah yang ni. Dia tak perlu dah. Itu yang kata, tapi rekod dia kena ada lah. Cuma dia masuk dalam sistem je. Contoh yang pelajar yang ni. Pelajar ni, dia hadirnya 10 kali. 10 kali sistem akan kira 33. Yang ni jawatannya katakan ahli biasa, ahli aktif. Ada 4 markah. Dia akan kira. Dia masuk je kat sini. Kerja di sini je. Yang lain tetap payah buat. Tapi siapa yang rekod TWM ni? Siapa yang isi data ni? Isi data terpulang pada sekolah. Ada sekolah tu yang isi datanya tu dia tentukan ada jawatankuasa je tu. Dia yang akan mengisi. Sebab kami kat Tampin ni kami akan buat checkpoint tau. Bulan 6 sekolah akan bentangkan prestasi semasa PJSK. Bulan 9 dia akan bentangkan lagi. Ada 2 checkpoint. Sebab bulan 6 ni kita nak tengok mana yang lemah supaya sekolah boleh buat intervensi.
bulan 9 ni sebelum kita nak masuk dalam portal kita check sekali lagi. Tapi kalau kita tak ada sistem, kita tak tahu ni jumlah kan? Jualkan sistem ni. Saya pun dah tahu. sebab dia macam ni cikgu kan. Sebab dia macam ni tau. PJSK ni dia unik sikit nak markah. Kalau kita ngajar BM 80 tu A, senang aja 80 A. Yang ni kita nak tengok 6 aspek tambah dengan PJSK. Dia jadi 7 aspek yang kita nak tengok. Tengok ada pula rubrik-rubrik dia lain. Kita tak boleh kira pakai kalkulator yang ni. Ya, betul. Okey, jadi sekejap saya tunjuk dulu. Akhirnya dapat jumpa cikgu. Ni nampak setiap murid ni nampak ni. Setiap murid ni ada markah dia. Kami tunjukkan kat situ. Saya nak macam ni. Saya nak sistem macam ni. Setiap murid dia ada. Nama dia, dia ada kat sini. Print. Ada jual ke YM? Jual lah YM. Ini yang pula untuk kat sekolah dia ada. Bolehlah nanti. Saya memang banyak jual ni sebenarnya cikgu. Tapi tahun yang kedua saya pergi Sarawak, dia dapat nombor 3. Sekarang ni kami tinggalkan dia sikit aja sebab dia punya sistem ni macam ni. Ya, InsyaAllah kalau nak nanti saya boleh inilah. Tapi kena buat per individu lah sebab yang ini dia ikut unit yang ada kat sekolah kita. Macam ni cikgu. Saya tunjuk cikgu ya. Macam ni kat sekolah kita. Kita tak payah ada pilih aja apa yang unit dia ada. Kat sekolah dia ni katakan ada ni kan. Masukkan dia apa. Okey, pilih je pada sini. Dalam unit-unit dia semua dah ada. Dah ada pilihan. Ikut sekolah lah. Ikut sekolah. Kita just klik je. Klik je. Pilihan je. Yang ni senang dalam ni kan. Kita tak payah type pun cikgu. Tak payah semua kita pakai klik je. Sebab ni dia berterusan, itu yang penting tu. Kalau kertas ni, sebabnya target saya untuk sekolah saya tahun ni semuanya digital. Jadi kalau ada ni bagus. Jual ni saya memang nak beli sangat ni. Sekarang bayar pun tak apa. Saya dah tengok dia tunjuk juga sebenarnya tapi cikgu nak penang. Macam ni kan. Kadang harian 8 kali. Nampak kira sistem. Ya, betul. Akhirnya dapat ujung ni markah. Kita nak sistem ni supaya kita nampak sebab daripada PAJSK kita tak boleh nak extract secara overall kan. So kita kena buat So sangat bagus. Yang laras pula kan dia boleh bentang kat sini ada apa tu? Yes. Analisis. Ini pun tak payah masuk dah. Semua datang daripada mana? Auto daripada data tadi. Sekali masuk je. Dia siap dengan graf cikgu. Kali keluar. Wow. Sekali. Tak payah buat graf auto keluar. Orang kita tak nak beli ni. Rasa dah terbang kita hampir dah rasanya. Okey, nanti saya bagi maklumat tentang sistem ni. Banyaklah. Daerah saya boleh kata semua guna sistem ni lah. Terima kasih lah YM membantu ni dah. Betul yang memang layak sangat SIP Plus ni. Terima kasih sebab saya kadang-kadang apa tu? Pengalaman saya lah. Bila saya tengok urus koko ni, walaupun dia complicated macam ni, tapi cikgu-cikgu fikir koko, dia excited tau. Itu sebab saya kata, kerja untuk senang. Sebab apa? Sistem record dia semua ada dalam portal dah. Klik je kan? Untuk satu pun semua dah ada. Untuk akademik semua dah ada dalam tu. Macam lah program kad lah, pentadasiran dia semua dah. Tapi koko ni, kita nak dapat GPS ni macam mana? Kita kena usaha sendiri. Tapi masih lagi cikgu nak yang macam ni. Bukan YM, dia sebenarnya di peringkat PPD ke apa pun saya tak nampak lagi benda tu diangkat tau. PAJSK tu tak ada yang nak mengangkat untuk menganalisa seperti mana PPD tampil. So orang just tengok pencapaian grade dia macam ni je tapi tak go to deep. So benda tu bila kita ada macam sistem PAJSK ni tapi tak ada orang yang buat postmortem, tak angkat benda tu, so benda tu dia akan jadi macam gajah putih je lah. Just buat dia macam tu kan. Sama juga dengan SKPMG. So benda tu bila tak diangkat di peringkat PPD untuk analisa seperti mana mereka buat untuk PBB dan juga peperiksaan awam, dia akan jadi macam tu lah. Sebab tu cikgu kan, bila kami mulakan buat postmortem, ada juga yang bila postmortem dia tanya macam tu, jawapan dia senang aja. Tengok kami kat sekolah, kat saya bahasakan dekat, kami kat sekolah, antara dokumen kami gunakan ialah SKPMG 2. Dalam SKPMG 2, standard 3.2 dia kata apa? Menganalisis data. Jadi kami menjawab apa yang diperlukan oleh Nazir. Sebab apa cikgu kebiasaan pertandingan apa nak buat bila nak jalan siapa jadi tuan rumah. Besok cerita tu. Analisis ni tak ada, betul tak?
Betul tak cikgu? Berapa puluh tahun, 25 tahun servis macam itulah ceritanya. Itu je. Sempurna kan? jadi rumah, sempurna jadi tuan rumah. Tapi prestasi tak pernah ditunjukkan kan? Yes. Betul. InsyaAllah kita cuba improve yang ini. Terima kasihlah sebab respon positif sangat ni. Saya nampak ni kalau saya jadi pengetua ni, saya dah lantik terus jadi bukan jadi PK Koko lagi ni, sambil jadi lantik PK1 ni. Orang Koko ni kalau jadi PK1 dia mantap biasanya cikgu. Sebab dia apa tau? Sebab dia biasa di lapangan. Satu lagi dia biasa dengan susah-susah sistem yang tak ada. Bila dah masuk dalam PK1, semua dah ada dah sistem manage dengan baik. Ya, saya banyak mantapkan ni masa di Koko lah, belajar dengan kawan-kawan Koko. Okay, insyaAllah kita share yang itu dan tanya cikgu macam ni cikgu. Kalau boleh kan, cikgu ambil mood untuk Koko ni, jangan ikut. Maksud dia macam ni, masa bentang kat sekolah, jangan cerita mesyuarat Koko macam mesyuarat data yang ni. Ini adalah prestasi kita, ini target kita, ini KPI kita, ini pencapaian kita nak capai, ini uniform dapat berapa, ini perbezaan uniform, sukan permainan, kelab persatuan. Cikgu bentang yang data yang bentuk akademik macam ni. Cikgu akhirnya nampak, ini gunanya PJSK, dia nampak lah kan. Yang tu. InsyaAllah yang tu kita akan buat. Okay, kalau tak ada apa lagi, tak? Ada. Jangan